Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatut tasi'atu ba'dal mi'ah tsaniyah. Hikmat yang ke-209. Qurbuka minhu. Dekat engkau daripada Allah. Kita ni nak berdekat diri dengan Allah. Lalu ada orang mengaku saya ni dekat dengan Allah, ataupun sebaliknya saya ni jauh daripada Allah. Dekat dengan Allah ni makna apa? Dekat-dekat dengan Allah. Kita ni suka cakap je, makna tak faham. Jadi kita sebut dekat dengan Allah. Apa makna dekat dengan Allah? Antakuna musyahidan liqurbihi, bahawa adalah engkau musyahidan, orang yang menyaksikan. Menyaksikan artinya mata hati kita jelas sehingga dia lebih kuat daripada pandangan mata zahir. Di hati ni apabila dia jelas dengan mata zahir, dia lebih kuat apa yang dia nampak. Musyahidan, menyaksikan liqurbihi, bagi dekatnya Allah. Kita dekat dengan Allah artinya hati kita dibuang daripada selaput, dibuang daripada tabir-tabir, sehingga hati kita menyedari bahawa Allah tu dekat dengan kita. Faham? Boleh faham ke tak? Artinya kita tak boleh nak mendekati Allah dekat dengan mana. Maksud dekat dengan Allah apabila hati kita ni nampak bahawa Allah tu dekat dengan kita. Yang pertama, dekat artinya Allah ni tahu apa sahaja yang kita buat sampai dalam perut, dalam hati, semua Allah tahu belah. Dan Allah tu dekat dengan arti semua hak kita nak tu dia Allah belaka, dia Allah lebih dekat daripada orang lain belaka. Allah tu dekat artinya Allah SWT jaga benda-benda mudarat, Allah tepi sehingga kita boleh selamat. Itu makna dekat. Bukan dekat dengan Allah ni dengan banyak rokok, banyak sujud. Dekat dengan Allah ialah perjalanan hati yang telah dibuang dan dikikis segala hijab-hijab sehingga nampak Allah SWT ni dekat. Itu makna dekat dengan Allah. Pagi ni tak nak bangun tidur, maka ada kemungkinan dekat dengan Allah. Mari tu berasa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat semua teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat. Ataupun bangun pagi ni teringat ke apa? Allah, lembu tak lepas. Lembu tak tambak lagi. Lembu tak makan lagi. Tu hak nampak. Tak boleh ke? Bukan soal tak boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Soalnya pengukur dekat dengan Allah apabila kamu musyahidan, menyaksikan dekatnya Allah dengan kamu. Faham? Boleh faham? Itu mana dekat. Wa illa, dan jika tidak, arti kalau tidaklah getullah kita kata dekat dengan Allah, mana apa dekat dengan Allah? Kalau tak dengan makna itu. Famin aina anta, maka daripada mana engkau? Nak mari mana mu ni? Wa wujudu qurbihi, dan dekat dan adanya dekat Allah. Kalau kita nak ukur ke mana kita ni dekat dengan Allah? Nak kata jarak, nak kata tidak boleh tasawur, arti tidak boleh kita fikir dekat dengan Allah kecuali dengan makna tadi, iaitu apabila hati kita dikikis daripada tabir-tabir sehingga kita nampak Allah tu dekat dengan kita. Itu makna dekat dengan Allah. Jadi hikmah ini bersambung daripada hikmah yang lepas. Hikmah lepas pun cerita sampai kepada Allah. Jadi sampai dengan dekat ni sama makna lah. Cuma sampai ni iaitu destinasi dia. Dekat ni perjalanan. Jadi kalau lepasnya sampai kamu iaitu ilmu, sampai dengan ilmu artinya dengan yakin. Itu makna sampai. Di sini sebut dekat sampai iaitu sampai musyahid, sampai syuhud, sampai kita sentiasa nampak Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengetahui apa yang kita buat, tengok apa yang kita buat, dengar apa yang kita. Itu makna dekat. Qurbullah minal abdi, dekat Allah daripada hamba itu, lahu maknayan isnan, baginya ada dua makna. Dua makna mengikut dua maqam, dua kedudukan, dua kelas. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, amun, dekat dengan makna umum, mana semua orang boleh rasai dekat. Yashmalun nasa jami'an, yang melengkapi atau yang mengenai manusia semua boleh berasa dekat. Wasani, dan dekat yang kedua, khasun bi'ibadihi salihin, tertentu dengan hamba-hambanya yang salih, iaitu nabi-nabi, para wali-wali. Jadi mereka ini menghayati satu lagi makna istimewa
dekat. Apa maknanya? Kita akan bahas. Amal ma'nal ula, adapun makna yang pertama, fahuwa, maka iaitu ma yu'abbiru anhul bayanul ilahi, apa yang mentakbir, artinya yang mengibarat oleh penjelasan daripada Allah dalam Al-Quran. Fi misli qawli ta'ala, pada umpama firman Allah Ta'ala, Allahu ya'lam ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Allah Maha mengetahui apa yang mengandung oleh semua perempuan, daripada mula jadinya berubah, semuanya Allah tahu belah. Dan apa yang kurangkan oleh rahim, wa ma tazdad, dan apa yang menambah, artinya perubahan kandungan berapa, kemudian ada yang lama, ada yang singkat, ada yang sampai 4 tahun mengandung, semuanya Allah tahu belah. Ada yang taghidu, ada yang gugur dalam perjalanan untuk nak lahir, ada hak lahir tu gugur, dan ada yang lebih. Semua dalam pengetahuan Allah. Orang kata sekarang ni boleh scan dengan guna ultrasound, jadi hak tu lepas pada boleh tengok, dah tu pun agak-agak je. Allah tahu semua. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan tiap-tiap sesuatu di sisi Allah dengan qadar. Semua qadar. Nak jadi darah, kalau sekiranya dalam rahim lah, tukar nak jadi daging tu, semua qadar, campuran ni zat ni, kurang zat jadi gini. Allah yang menentukan qadar, dan Allah tahu qadar itu diramu dengan tepat sehingga akhirnya jadi hidung, jadi mata, jadi telinga. Dia ada campuran dia, di mana Allah jadikan setengah di antara manusia ni cacat. Bukan nak menghina orang cacat, tetapi menjadi ayat peringatan bagi kita bahawa kita ni yang jadi mata 2 butir, telinga 2 ni bukan kerana kebetulan, tetapi Allah lah yang mengqadar. Molek telinga, tahu kata serupa telinga tu poksu. Tu poksu kita kata siapa yang mengqadar? Faham? Kena faham boleh. Allah yang mengqadar. Hak lain pun begitu juga qadar. Kemudian makan, kalau kita pergi makan benda lain, masa kecil tu bibit perut, daripada perut ayah dia kata, sedap Maggi. Sumbak anak yang makan Maggi dah, dia makan Maggi. Kata selok. Dia minum susu pula tubik daripada pek mak tu kat, cukup ramuannya, qadar cukup. Dia katakan zat terbaik, kata doktor. Dia beritahu waktu dia pasang gong abiring tu. Gong abiring ni kata kawan tahu belaka. Ya Allah, nak boleh jadi susu tu, siapa yang ramu? Ada qadar dia, ada qadar. Maknanya kalau kita bahasa mudah, Allah belaka tu susu qadar tu Allah belaka susu. Tapi susu dengan kun fayakun, Allah kehendaki jadi. Bukan kalau kita nak susu kena kamenya, kena peruhnya, macam-macam ada. Itu kita makhluk, tetapi Allah lah yang mengqadar. Alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang zahir semua. Hak boleh tengok dengan mata, tak boleh tengok dengan mata, Allah tahu belah. Al-kabirul muta'al, yang maha besar. Apa makna maha besar? Artinya semua sifat-sifat yang kemuncak tu sifat Allah belah. Itu makna kabir, bukan makna jisim besar dah. Al-muta'al, yang maha tinggi, artinya yang tidak tersentuh dengan sebarang kekurangan. Tinggi ni maknanya tak sentuh dengan benda genda-genda. Itu makna tinggi, maha suci daripada sebarang kekurangan. Sawa'um minkum man asarral qawla wa ma jahara bih, sama sahaja daripada kamu sesiapa yang memperlahankan, sir makna membisik akan perkataan, dan sesiapa yang menyaringkan dengannya dengan perkataan. Kita bisik keho mana pun Allah tahu, kita kecek kuat derah lagu mana pun Allah tahu. Rupa bagi Allah SWT, tak ada lah macam kita bisik derah sikit tak kawan tak apa dengar. Itu kita, Allah tahu belah. Wa man huwa mustaghfin bil laili wasaribun bin nahar, dan mereka yang mustaghfin, menyembunyi tengah malam, dahlah gelap, dia pun duduk dalam bilik, cakap pokok-pokok, itu mustaghfir makna. Sama saja bagi Allah, bilail, di waktu malam yang gelap, wasaribun bin nahar, dan yang terang, sarib mana yang bergerak dalam cahaya, bin nahar di waktu siang. Sarib mana maknanya aktiviti yang dibuat di waktu siang. Sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang malam gelap, sembunyi ke mana pun. Itu makna dekat. Itu maknanya Allah tu dekat. Dengan makna yang pertama, kita dekat artinya dalam hati kita merasai dan syuhud, menyaksikan bahawa Allah itu dekat. Berasa semua Allah tu tengok kita, perhati kita, tahu semua. Kalau kita cakap perlahan, semuanya Allah tahu. Itu maknanya seseorang itu dekat dengan Allah, iaitu musyahid, menyaksikan dekatnya Allah. Wa fi misli qauli ta'ala, dan pada umpama firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami maha mengetahui apa yang mewaswas, yakni
yang membisik dengannya oleh dirinya sendiri. Artinya apa yang dalam hati dia duduk bisik dalam hati, Allah tahu belaka. Bila Allah tahu? Daripada azali. Daripada azali lagi Allah tahu. Oh dah, kalau Allah tahu belaka, kita nak buat lagu mana? Terpaksa lah. Tidak terpaksa. Bahkan kita diberi pilihan. Tetapi pilihan kita tidak boleh mengubah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, artinya Allah dulu dia tahu secara umum. Lepas tu kita buat ni confirm hak umum tu. Itu ialah mazhab kafir, kena faham. Iaitu Allah tahu secara kulli, secara keseluruhan. Jaga-jaga apabila dia bahas Sayyidina Umar kata kita lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Gambarannya seolah-olah Sayyidina Umar ni anggap bahawa Allah tak tahu lagi hak takdir. Itu pemikiran orang lain ni duduk bahas. Sedangkan Allah tahu belaka, cuma kita je tak tahu. Allah tahu belaka. Kita kena faham ilmu Allah itu ilmu yang azali, yang sempurna. Ilmu yang azali, yang sempurna bimahiyah, dengan hakikat yang ada pada sesuatu. Faham? Itu makna ilmu Allah. Jangan ada gambaran bahawa ilmu Allah tu pas jadi baru Allah tahu. Ataupun ilmu Allah tu dulu umum, secara umum. Lepas tu pas kita pilih baru kata ya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tikad falsafah tu. Yang kedua tu i'tikad falsafah yang menyebabkan Ibn Sina menjadi kafir. Orang kejut pula Ibn Sina jadi kafir bila pula. Kerana dalam karangannya penuh menyebut tentang ilmu Allah itu ilmu yang kulli, ilmu yang secara menyeluruh, bukan ilmu yang juz'i, mana Allah tahu secara umum sahaja. Waliyazubillah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, yakni Allah. Jadi kami ni bukan makna ramah. Kami di sini muazzim nafsah. Allah mengagungkan dirinya, itu makna kami. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya, kepada hamba Allah itu min hablil warid, daripada orang habl tali. Mana orang al-warid, orang merih, orang petak berat telinga dekat sekali. Artinya sebagai sirah mubalaghah, maknanya nak cerita sangat-sangat dekat, tak ada dah dengan kita ni dekat sekali. Kalau orang isak dadah nak suruh berasa dia siapa sanggup ni cocok sini. Ni hak dekat sekali dengan kepala otak ni, kena ke ping. Ini hablul warid ni, nak cerita hablul warid. Mana hak dekat sekali ngotok manusia ni. Jadi bukan mana Allah duduk situ nak cerita dia, tak ada dah lebih dekat pada. Bahkan Allah lebih dekat daripada orang hak paling sensitif bagi manusia, namanya hablul warid. Itu namanya kinayah, kiasan. Ada ilmu sesat tu batu 13 dia kata kita ngatik sehingga berasa ping. Ya mari dia Allah tu dekat. Faham? Dah tidur malam sebenarnya masa ping. Lepas tu nampak ada hak makam tu nampak macam air putih, ada nampak. Dia turut berderu. Jangan main. Ada master Usuluddin ngaji Mesir. Hak turut sesat. Jadi Imam Darul kata apalah. Tak boleh kata dia tu alim. Tak. Hidayah ini adalah anugerah daripada Allah. Jadi kita jangan berasa kita cerdik maka kita confirm dapat hidayah. Ngaji banyak confirm dapat hidayah. Nak cerita hablul warid. Jangan kita koyak benda tu. Dia ialah kinayah, kiasan. Allah itu maha dekat. Innahul qurbu alladhi yatarajjamuhu ilmullah bil ins. Bahawasanya dalam sya'an, tak ada tempat yang dikembalikan. Bahawasanya kenyataan yang kita bincang tadi, al qurbu, dekat Allah itu, innahu, yang mana menterjemah akannya ilmullah, oleh ilmu Allah bil insan, dengan manusia. Dekat Allah artinya Allah tu tahu belaka. Kalau ibaratnya dekat sangat. Itu kinayah, itu nama kiasan. Al-Quran ini terlalu banyak lafaz-lafaz kinayah, lafaz kiasan. Sebab itu kalau orang terjemuh Al-Quran, mereka tidak dapat merasai makna kinayah. Jadi banyak lagi lah kena ngaji. Allah. Mengeluh selalu tadi. Allah. Puasa ke banyak ngada ada. Zahirihi wa batinihi. Zahir bagi manusia dan batin bagi manusia. Allah tahu belaka. Itu makna dekat Allah. Sirrihi wa alaniyati. Rahsianya dan yang terangnya. Hak rahsia, hak susu, hak terang, semua Allah tahu belaka. Itu makna Allah tu dekat. Itu makna pertama. Wa mal makna tsani, ada pun makna yang kedua. Wa huwa ma yu'abbiru anhu al-bayanul ilahi. Maka dia apa yang mentakbir daripadanya oleh penjelasan daripada Allah, yakni Al-Quran. Bimithli qawli an Sayyidina Musa, pada umpama firman Allah berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Dan aku campakkan ke atas engkau wahai Musa mahabbatan minni, akan redha. Mahabbah ni kita mau kasih daripada aku. Artinya Allah memperjelaskan bahawa Allah mahabbah akan Nabi Allah Musa. Wa litusna'a ala aini, dan supaya akan dibuat engkau, tusna'a bina majhul, ala aini, di atas pandangan mataku.
Artinya apa hak berlaku kepada Nabi Musa tu, setiap gerak dia semuanya depan-depan mata. Bahasa kasar. Artinya semuanya Allah Maha dekat. Allah bersama dengan Nabi Allah Musa. Yang digambarkan semuanya depan mata. Faham? Bahasa kias. Hak dia mau buat tu semua depan mata kawan. Maksudnya semuanya bukan sekadar tahu saja. Bahkan kalau kena kita baiki, kalau tak sempurna kita sempurnakan, itu maknanya depan mata. Jadi apa yang kamu buat, apa yang kena kepada kamu wahai Musa, semuanya di hadapan mataku. Artinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nabi-nabi melihat musyahadah dengan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang kedua. Wa fi misli qawlihi, dan pada umpama firman Allah khitaban likulli min Harun wa Musa, bagi semua daripada Harun dan Musa. Daripada Nabi Musa diperintah jumpa Firaun, Nabi Musa berdoa pada Allah supaya minta pembantu, iaitu adik dia. Jadi Nabi Musa pun dan Harun pun nak berjalanlah menuju kepada Firaun untuk berdakwah. Qala, Allah berfirman, la taqafa, janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma, bahawa aku bersama kamu berdua. Asma' wa ara, aku dengar dan aku lihat. Itu makna dekat. Bagaimana Allah tunjuk belah jalan. Wa fi misli qawli azza wa jalla, dan pada umpama firman Allah azza wa jalla, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ketika mana mewahyu oleh Tuhan kamu kepada malaikat, artinya Allah mewahyu kepada malaikat, ini ma'akum, bahawa aku bersama dengan kamu. Allah mengutuskan malaikat supaya beritahu Nabi Muhammad bahawa dalam peperangan ini peperangan Badar, ketika orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Orang Islam ni kuda ada berapa ekor je, senjata pun ada tak sampai 10 bilah pedang. Fasabbitul ladzina amanu, maka engkau kukuhkanlah. Sabbitu makna engkau tetapkanlah kaki orang-orang beriman. Allah perintah pada malaikat supaya ambil tugasan untuk memotivasi, kita kata makna memberi semangat dan kekuatan orang Islam supaya jangan berunduk. Maknanya tetapkan kaki. Ta'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, aku akan campakkan dalam hati orang-orang kafir akan ketakutan. Jadi masa tu orang Islam jadi semangat, orang kafir pula jadi geram. Tengok orang Islam ni 2 kali ramai mari ni ramai. Jadi malaikat mari dengan tentera berkuda. Fadribu fawqal a'naq, dan hendaklah kamu tetap, daraba makna pukul, hendaklah kamu tetap di atas tengkuk-tengkuk. Mana malaikat dapat perintah daripada Allah supaya malaikat perang sama, tetap orang kafir. Wadribu minhum kullabanan, dan hendaklah kamu tetap daripada mereka kullabanan, sehabis-habis jari jemari. Kullah makna semua, banan makna jari jemari. Makna tetap habis ring. Makna bukan pegang dengan sejari 2 jari, makna tetap lebih kurang dak. Tetap mahkami. Itu makna kullabanan. Ketika Nabi dalam peperangan itu ditolong oleh malaikat, dan Allah perintah malaikat buat kerja pertama, beri semangat pada orang Islam. Yang kedua, menakutkan orang kafir. Yang ketiga, tetap orang kafir. Itu di luar ikhtiar Nabi. Itu makna dekat. Maknanya setiap urusan Nabi dan para sahabat itu, ianya terus disertai dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaha huna al-ma'iyah takrimin. Ma'iyah innama huna ma'iyatut takrim wa nasr wa himayah wa ta'yid. Bahawa di sini, maksud dekat di sini iaitu berserta. Allah berserta dari sudut memuliakan.